Kembali bersama dengan kami di sini di Nasional FM. Selamat pagi ya, kami ucapkan untuk anda rakan-rakan pendengar di mana-mana sahaja anda berada yang sedang bertugas, berada di tempat kerja anda, di pejabat, di mana-mana premis perniagaan, waimah anda yang bekerja sendiri di rumah. Selamat menjalankan tugas ya, kami ucapkan. Dan seperti biasa, untuk waktu ini slot Alpha 10.2 kembali temani anda. Analisis laporan fakta dan juga agenda akan kami kupaskan untuk anda. Dan hari ini insya-Allah ya, kita akan membicarakan berkenaan dengan pemerkasaan sosioekonomi nelayan. Saya nak ucapkan selamat datang ya kepada Yang Berhormat Datuk Syed Abu Husin bin Hafiz Syed Abdul Fasal, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ataupun LKIM. Assalamualaikum Datuk, selamat datang ke Nasional FM. Waalaikumsalam DJ Lin, terima kasih bersama dengan National FM. Ya, tadi saya dapat saksikan Datuk bersiaran di Menerusi Selamat Pagi Malaysia dan sekarang ini di Nasional FM. Terima kasih ya. Baik, susulan daripada ribut dan juga hujan lebat yang berterusan, yang berpanjangan melanda negara kita ya, baru-baru ini telah menyebabkan berlakunya musibah banjir di beberapa negeri yang terjejas lah. Dan selain itu juga masyarakat nelayan turut juga terkesan ya berikutan banjir yang mengakibatkan kerosakan rumah, orang kata apa, bot, enjin peralatan penangkapan ikan, infrastruktur jeti dan juga lain-lain juga turut terkesan disebabkan oleh banjir yang berlaku. Dengan itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memainkan peranan yang cukup penting ya sebagai agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk memperbaiki kedudukan sosioekonomi para nelayan kita dan juga memajukan perusahaan perikanan negara serta memastikan bekalan ikan negara kita ni mencukupi sepanjang masa, termasuklah dalam tempoh pelan pemulihan negara PPN. Dan tak lama lagi kita akan meraihkan sambutan Tahun Baharu Cina juga kan. Jadi orang kata apa, belum redalah kesan daripada pandemik COVID-19 yang masih lagi menyelubungi seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Para nelayan di Malaysia juga diuji lagi ya dengan impak bencana banjir yang berlaku baru-baru ini, termasuklah dengan peralihan monsun turut juga menjejaskan aktiviti para nelayan kita untuk turun ke laut untuk menangkap ikan, nak mencari rezeki. Dengan itu, LKIM sendiri pasti ada inisiatif dan juga bantuan ya bagi meringankan beban para nelayan kita yang terjejas. Boleh kongsikan Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia telah ditubuhkan oleh kerajaan untuk menjaga kebajikan dan juga menangani segala masalah nelayan, khususnya meningkatkan taraf sosioekonomi mereka untuk semua nelayan ini keluar daripada garis kemiskinan. Baru-baru ini bencana banjir. LKIM dan juga stakeholder LKIM, persatuan-persatuan nelayan, sentiasa bersedia sebab stakeholder kita nelayan sentiasa berada di pinggir, di pesisiran pantai, sungai. Maka bencana ini kerap berlaku. Dan kali ini, bencana banjir ini telah melanda 2-3 negeri yang agak besar. Betul. Pahang, Selangor dan juga Melaka. Para nelayan yang terjejas yang melibatkan seramai 277 orang. LKM segera bertindak dengan memberikan bantuan kilat sebanyak RM1,000 seorang. Dan di bantuan bencana LKM, memang kita telah sediakan untuk mana-mana sahaja nelayan yang rumahnya terjejas, kita akan baik pulih rumahnya maksimum RM10,000. Dan juga alat-alat bantuan penangkapan secara cepat, immediately kita peruntukkan sebanyak RM1,000. Yang selainnya semuanya mereka masih lagi boleh memohon untuk mendapatkan bantuan peralatan dan juga tempat tinggal. Dalam masa yang sama secara keseluruhan, LKM telah dan sedang berusaha untuk membangunkan nelayan ini semenjak 50 tahun yang lepas. Pada bulan 1 hari bulan 11 tahun 2021, usia LKM genap 50 tahun. Bantuan dan juga dorongan ataupun fokus yang diberikan oleh LKM dalam beberapa bentuk.
Yang pertama sudah tentu stakeholder utamanya ialah nelayan, iaitu manusia, di mana LKM juga memberikan tumpuan untuk membangunkan diri nelayan tu, jati diri mereka. Sebab tanpa jati diri, mereka tidak ada semangat dan berusaha kuat untuk bekerja sebagai seorang nelayan dan mencari pendapatan yang secukupnya. Sebab bukan mudah kita tahu nak turun ke laut setiap hari dan sebagainya. Dia ada dua kategori. Kalau kita boleh melawat di perkampungan nelayan, ada dua darjat. Ada nelayan yang miskin, ada nelayan yang kaya. Kalau nelayan yang kaya ni di kampung-kampung nelayan yang bukan Melayu. Kampung-kampung nelayan Melayu, kebanyakan bot-bot yang kecil, rumah-rumah yang usang. Tetapi kalau kita melewati, menyusuri pantai ataupun sungai, kita akan lihat bangunan-bangunan yang tersergam besar. Kapal-kapal yang 5-6 tingkat kapalnya laut dalam. Jadi inilah perbezaan yang berlaku dalam industri perikanan dan juga kepada kehidupan nelayan. Jadi LKM juga memberikan fokus untuk membantu diri nelayan itu supaya ada motivasi untuk bangun dan berusaha di laut yang dalam ini. Rezekinya banyak. Wallahu alam, tidak siapa yang tahu. Tetapi bergantung kepada usaha. Kalau besar kapalnya, jauh perjalanannya, lambat pulangnya, memakan hari dan minggu, maka insya-Allah hasilnya lumayan. Besar jugalah hasilnya. Besar. Tapi kalau berkolek di pantai dengan sampan yang kecil, dengan enjin yang kuasanya rendah, maka sudah tentu pendapatannya sedikit. Jadi usaha-usaha ini akan kita teruskan dengan kita memberikan bantuan. Bantuan dalam beberapa bentuk. Yang pertamanya bantuan terus yang kita berikan kepada nelayan yang memang susah. Iaitu bantuan terus untuk mereka dapat menampung kehidupan harian. Sebab nelayan ini, suasana bekerjanya berbeza. Sebab dia ada musim. Ada musim yang dia tidak langsung boleh ke laut. Dan ada musim yang dia pergi ke laut tak dapat hasil. Inilah komuniti, satu-satunya komuniti di negara kita ini. Kerajaan memperuntukkan allowance sara hidup setiap bulan. Untuk para nelayan? Para nelayan. Alhamdulillah. Setiap bulan sebanyak RM300. Jadi, allowance sara hidup ni memang tiap-tiap bulan kerajaan peruntukkan kepada nelayan supaya mereka ini dapat menampung kehidupan harian dengan adanya wang basic ini. So, jumlah hampir 150 juta ringgit setiap tahun kerajaan belanjakan untuk 40,000 nelayan. Satu jumlah yang agak besar juga ya? Jumlah ni amat besar. Amat besar. Pasal setiap tahun. Ya. Maknanya kalau 10 tahun dah berapa pula 1.5 bilion. Betul. Tapi inilah keadaan yang berlaku dalam negara. Di mana kerajaan memikirkan semua rakyat. Yang susah dibantu. Yang maju dicukai. Ini balance dan cross subsidize. Yang keduanya, selain daripada allowance sara hidup, kita juga memikirkan kehidupan keluarga seharian. Itu rumah dia. Kalau tengok keadaan rumah memang usang, robek dan bocor. Jadi kerajaan telah menyediakan peruntukan untuk sediakan kediaman melalui LKM. Iaitu kita ada 3 bentuk. Satu, baik pulih rumah. Yang kedua, bina baru. Yang ketiga, kita buat penempatan semula. Kalau yang pertama, baik pulih rumah ni kita dah bina baik pulih rumah sebanyak 1,960 buah kediaman dengan nilai 27 juta ringgit. Ada juga rumah yang tak boleh dibaiki lagi dah.
Kena bina baru. Kita bina baru. Adakah bina tu di tapak yang sama ke? Di tapak yang sama. Di tapak yang sama juga. Tapak kena ada syarat tapak lah. Kita telah bina 231 buah rumah baru untuk nelayan yang bernilai 13.9 juta ringgit. Yang ketiga, oleh kerana tapak tak ada, nak buat rumah, tak ada tempat kediaman, kerajaan membuat penempatan semula. Buat projek perumahan nelayan yang telah kita bina dan kita serahkan kepada keluarga nelayan sebanyak 1,822 buah rumah dengan nilai 192 juta ringgit. Oh, kesemuanya jumlah yang sangat besar ni. Besar. Inilah keprihatinan kerajaan. Ini secara khusus. Maknanya elang sara hidup untuk makan dan bantuan baik pulih, bina dan penempatan semula rumah. Maka makan ada, rumah pun ada. Kedua-dua merupakan sangat pentinglah dalam kehidupan kita kan. Termasuklah pada nelayan sendiri, dan bantuan yang diberikan cukup besar. Menerusi pembentangan bajet 2022 dan juga RMK ke-12 yang telah pun dibentangkan baru-baru ini. Jadi diharapkan agar para nelayan kita cekal tabah, kerana cabarannya bukan sedikit, bukan mudah. Sebab kita tahu kan, ada yang keluar ke laut seawal pukul 2-3 pagi dan sebagainya, tak kala orang lain masih lena di ulit mimpi dan sebagainya. Baik, kami akan sambung kembali selepas ini perbincangan kita berkenaan dengan pemerkasaan sosioekonomi para nelayan. Pastikan anda tidak ke mana-mana lain. Terus inilah Nasional 10.2. Dengan kami di sini di Nasional FM. Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami, tak kira apa saja aktiviti yang anda lakukan, di mana saja anda berada. Untuk Alpha 10.2 analisis laporan, fakta dan juga agenda pagi ini, kita membicarakan berkenaan dengan pemerkasaan sosioekonomi nelayan bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz Syed Abdul Fasal, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, bersama-sama dengan kami. Dapat juga anda saksikan kami di Facebook Live Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, tadi Datuk ada berkongsi berkenaan dengan bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan bagi meringankan beban para nelayan kita yang cukup terkesan dengan masalah pandemik, dengan masalah banjir yang berlaku baru-baru ni. Apakah lagi bentuk bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan kepada para nelayan kita ni, Datuk? Okey, tadi saya dah sebut tentang bantuan kehidupan mereka seharian. Betul. Yang keduanya adalah bantuan untuk pekerjaan dia. Yang pertamanya, kerajaan telah memberikan subsidi minyak. Oleh kerana minyak mahal, kerajaan beri subsidi pada harga RM1.65. Walaupun minyak di pasaran harga RM2 lebih, selebihnya itu kerajaan subsidi sebanyak 60 juta liter setahun, dan pada tahun lepas bernilai RM99 juta subsidi. Kemudian dalam bentuk pekerjaan juga, LKM menyediakan segala bentuk bantuan memudahkan mereka ke laut. Ada kalau bot ni rosak macam kena banjir, kita bantu memberikan bot dan enjin. Kemudian alat-alat penangkapan, jala, pukat dan sebagainya. Kita juga menyediakan kotak, sampai kotak ikan pun kita bagi pada nelayan. Sediakan pada nelayan. Ya, supaya mereka diberikan kemudahan lah dalam suasana COVID dan juga lautan yang tidak menentu. Kemudian kalau di waktu tengkujuh tak boleh ke laut, kita juga menyediakan satu bantuan peruntukan untuk tanaman kontan. Kita berikan modal 1,000 ke 2,000 untuk mereka memulakan tanaman kontan secara kecil-kecilan untuk sehari hidup dan boleh jual selebihnya. Kerajaan juga menyediakan insentif penangkapan. Bila dia tangkap ikan, dia isytiharkan di pusat isytihar LKM di setiap jeti. Jumlah tangkapannya jumlah tangkapan, dia akan mendapat insentif 10 sen sekilo. Yang telah berjumlah sebanyak 3.8 juta setahun. Inilah bentuk bantuan yang diberikan memudahkan pekerjaan mereka. Yang ketiga, kerajaan juga berikan bantuan untuk infra dan industri. Infra, pelabuhan, kompleks, jeti. Kalau ada saja di mana-mana nelayan yang perlukan jeti, kita akan buat siasatan. Ada sungai yang sesuai, ada bot yang cukup, sampan, dan kita akan bina jeti untuk mereka. Pelabuhan kita ada 3, kompleks kita ada 45, jeti kita ada 352. Kerajaan telah belanjakan sebanyak 3 bilion ringgit
untuk membina kemudahan ini. Dalam masa yang sama juga, kerajaan LKM telah bina pasar nelayan di mana pasar ini berdekatan dengan jetty, tempat mereka landing ikan. Bila dia landing, dia boleh suruh keluarga dia menjual. Dia balik daripada laut, dia rehat, isteri ataupun anak-anak menjual. Tak perlu mengambil masa yang panjang nak ke pasar dan sebagainya. Berdekatan lah dengan jetty. Berdekatan dan mendapat harga yang lebih baik daripada jual kepada orang tengah. Kita juga telah menyediakan kemudahan bilik sejuk sebanyak 90 buah yang berkapasiti 1,548 metrik tan dengan nilai perbelanjaan sebanyak 150 juta ringgit. Peti sejuk ada di semua jetty nelayan. Dalam program-program yang akan datang ini, kerajaan telah menyediakan sebanyak 150 juta ringgit untuk transformasi. Maksudnya, kita galakkan supaya bot-bot yang kecil ini pindah kepada bot yang lebih besar. Bot A yang kecil pindah kepada bot B ke bot C. Kerajaan telah sediakan pinjaman mudah untuk mereka pinjam dan berusaha dengan lebih dengan industri besar, dan kita juga menyediakan peruntukan untuk transformasi peralatan lebih moden, supaya dengan ada peralatan lebih moden maka peluang penangkapan ikan lebih banyak. Teknologi sonar, nelayan boleh mengetahui di mana ada ikan, berapa jumlah ikan yang ada, berapa jenis ikan sebelum mereka ke laut. Bagi menjimatkan masa dan lebih fokus. Jadi ini semua telah disediakan oleh LKIM untuk kemudahan nelayan. Tujuannya ialah untuk membangunkan mereka dan mengubah tahap sosioekonomi. Kerana mereka juga adalah rakyat dalam sebuah negara. Maka kerajaan berikan tumpuan dan perhatian yang sangat khusus kepada golongan nelayan ini. Syukur, Alhamdulillah ya. Banyak juga bentuk bantuan yang disalurkan oleh kerajaan dalam meringankan beban dan membantu nelayan kita untuk lebih produktif lah. Dan selain daripada bencana alam yang berlaku ya, faktor perubahan cuaca juga tidak terkecuali, dan situasi pandemik yang kita alami dalam tempoh 2 tahun ini turut juga memberi kesan, Datuk, ya, kepada sektor agro makanan di negara kita ni. Jadi bagaimana agaknya kesiapsiagaan LKIM mendepani cabaran ini? Dalam tempoh PKP, kita berhadapan dengan beberapa isu. Oleh kerana industri terhenti, kedai-kedai makan tutup, sekolah-sekolah asrama yang menggunakan ikan banyak ditutup. Jadi ada 2 faktor yang berlaku. Satu, berlaku lebihan sebab tidak ada pembelian secara borong. Aqua, ikan yang di darat, ikan patin, ikan keli, ikan talapia, ada satu ketika berlakunya lambakan, dan kita berjaya untuk mengendalikan dengan kita mengagihkan ke tempat-tempat lain. Bila berlakunya COVID selama 2 tahun ini, pendapatan nelayan juga terjejas. Tapi kita telah bersedia dengan bantuan-bantuan yang kita sebut tadi, tanaman kontan dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya nelayan ini telah mendapat perhatian daripada kerajaan melalui LKIM. Itu dia tadi bentuk bantuan yang turut juga dihulurkan ya. Kerana kita tidak mahu disebabkan oleh masalah cuaca yang berlaku setiap tahun, bekalan makanan terputus. Apatah lagi negara kita tak lama saja lagi akan meraihkan sambutan Tahun Baharu Cina. Itu dia tadi antara cabaran yang dihadapi oleh para nelayan kita. Bukan mudah sebenarnya. Kita ni pergi ke pasar, siap tunjuk-tunjuk pilih ikan, balik rumah goreng, masak, hidangkan pada keluarga kita. Tetapi untuk mendapatkan ikan tu di laut dalam sesuatu yang sangat-sangat mencabar ya. Jadi apakah agaknya nasihat Datuk kepada para nelayan, khususnya sewaktu musim tengkujuh dan juga peralihan monsun yang melanda negara kita setiap tahun ni, Datuk? Banyak juga kemalangan jiwa berlaku. Sama ada di musim tengkujuh, ribut. Kadang-kadang ribut datang tak tahu. Ya. Dia yang jatuh sampan, meninggal. Nasihat saya, nelayan kena lebih berhati-hati dan dapatkan informasi semasa keadaan cuaca. Dia bersiap sedia kerana mereka sentiasa diambang bencana. Sebab keadaan kehidupan mereka
rumah di tebing-tebing sungai dan di pesisiran pantai. Jika berlaku gelora di laut, maka ombak akan pukul di pantai sebagaimana tsunami berlaku. Di persediaan ini, setiap kali dengar berita tentang cuaca, berhati-hatilah. Dalam masa yang sama, kita juga menggalakkan nelayan ini pandai mengurus. Sebab pendapatan mereka tidak tetap. Mereka kena bijak mengurus pendapatan di ketika cuaca baik dan belanja di ketika cuaca kurang baik dan kurang pendapatan. Kalau mereka berjaya menguruskan hasil pendapatan mereka di ketika cuaca baik, sebagaimana cerita Nabi Yusuf menyimpan barang-barang di ketika musim hasil yang lumayan. Tapi bila di ketika bencana dan sebagainya yang kita ketahui musim tengkujuh setiap tahun berlaku, maka gunakanlah simpanan itu untuk perbelanjaan. Jadi dengan pengurusan yang baik, dengan kesedaran yang ada, insya-Allah kita sama-sama di pihak LKM, kerajaan dan juga nelayan sendiri melalui persatuan mereka dapat menjaga kebajikan dan membangunkan mereka untuk keluar daripada garis kemiskinan hidup seharian. Itulah dia yang diharapkan. Terima kasih banyak-banyak atas usaha bersepadu yang cukup jitu daripada pihak LKIM sendiri, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, untuk membantu meringankan beban para nelayan kita dan juga membantu mereka mendapat hasil tangkapan yang cukup lumayan setiap kali mereka ni turun ke laut dengan bantuan infrastruktur, bot dan juga bantuan peralatan yang lain yang diberikan kepada mereka, apatah lagi jika mereka ni berdepan dengan saat-saat sukar ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada tetamu undangan Yang Berhormat Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz Syed Abdul Fasal, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, kerana sudi berkongsi berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, pemerkasaan sosioekonomi nelayan. Kita juga mengharapkan agar nelayan kita kuat, tabah dan juga cekal ya dalam pada mendepani apa saja rintangan yang berlaku dalam kehidupan mereka setiap hari. Tanpa mereka, kita pun suka juga nak makan ikan ni, nak makan hasil tangkapan laut, termasuklah udang, getam dan sebagainya. Jadi jasa para nelayan ini cukup besar dalam kehidupan kita di negara kita ni. Terima kasih banyak-banyak Datuk. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak DJ Lin dan juga National FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.